Sebenarnya, benda ataupun perkara yang Budi tak suka sepanjang berkecimpung dalam kerjaya sebagai seorang blogger ataupun YouTuber ialah menulis ataupun menyiarkan berita tentang pemergian ataupun kehilangan orang yang pernah Budi kenal, Budi pernah jumpa dan Budi pernah interview. Okay? Dan hari ini, jenazah Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin telah pun selamat dikebumikan pada tengah hari tadi. Walaupun Budi tak dapat hadir, namun Budi melihat sendiri siaran langsung di beberapa media. Budi lihat beratus ribu views yang menonton sepanjang live pengkebumian Allahyarhamah Siti Sarah dari hospital sampailah ke tanah perkuburan. Ucapan takziah datang mencurah-curah daripada pemimpin negara hinggalah ke rakyat marhain pelbagai bangsa. Malaysia seolah-olah terhenti hari ini sejak subuh tadi. Sebenarnya Siti Sarah bukanlah artis yang dikatakan terlalu masyhur. Namun, pemergiannya pada hari ini mendapat perhatian yang cukup luar biasa bagi saya. Sudah tentu pasti ada sesuatu yang ada pada diri Allahyarhamah Siti Sarah ini. Mungkin rahsia dan juga amalan yang mungkin kita tidak sedar dan kita tak tahu apakah amalan yang dibuat sepanjang hayat hidup dia. Semoga Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin dimasukkan ke syurga tanpa hijab. Itu yang sama-sama kita doakan. Sensasi terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Pada hari ini, tanggal 9 Ogos 2021 adalah tarikh berduka buat seluruh warga seni di Malaysia kerana kita semua telah kehilangan seorang anak seni, seorang penyanyi yang Budi boleh katakan beliau sebenarnya popular, ya, Siti Sarah Raisuddin. Beliau berusia 36 tahun yang mana diberitakan telah menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan kehilangannya sudah tentu ramai yang mengetahuinya akibat daripada jangkitan COVID-19. Beliau meninggal pada jam 5.13 pagi ini selepas terpaksa ditidurkan pada 4 Ogos lalu. Pemergian Siti Sarah disahkan oleh suaminya Syuib Sepatu di laman Instagram pada pagi tadi, dan berita ini juga telah disahkan sendiri oleh pengurus Siti Sarah iaitu Nana Muhammad Rom yang berkata Syuib dalam perjalanan ke hospital sejurus mendapat perkhabaran duka itu. Syuib Sepatu sempat membuat panggilan video buat kali terakhir ketika arwah isterinya sedang nazak di ICU semalam. Syuib berkata dia dan 3 cahaya mata dapat melihat air mata berjuraian di pipi arwah ketika mereka membuat panggilan video, seolah-olah Siti Sarah memahami apa yang diperbualkan ataupun diperkatakan oleh mereka. Syuib berkata dia reda atas pemergian Siti Sarah, namun beliau rasa ralat dan tak tahu bagaimana cara untuk memberitahu tentang kematian ibu kepada anak-anaknya itu nanti. Syuib, keadaan anak macam mana Syuib? Maaf ya. Buat masa ni anak saya belum tahu lagi, so saya bawa balik dan saya baru nak bagi tahu dia, insya-Allah. Doakan semoga urusan saya dipermudahkan. Saya memang ucapkan jutaan terima kasih pada semua orang yang terlibat. Menurut Syuib, jenazah Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin akan ditayamum dan disolatkan di hospital berkenaan kira-kira jam 10 pagi tadi, dan jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Pusu Gombak selepas segala urusan di hospital selesai. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan Sungai Pusu dari SUKM pada jam 11.30 pagi dan jenazah dikebumikan bersebelahan dengan pusara ibunya Allahyarhamah Nur Aini Muhammad. Kelihatan tenang ketika ditemui. Syuib berkata dia berjanji akan menjaga 4 cahaya matanya, menjaga 4 orang anaknya hasil perkongsian hidupnya dengan Allahyarhamah Siti Sarah dengan baik. Syuib Sepatu bersyukur diberi kesempatan menunaikan solat jenazah buat arwah isterinya di hospital. Penyelaras pengurusan jenazah Ustaz Muhammad Sanusi Mustafa berkata, Syuib bersama beberapa ahli keluarga perlu memakai peralatan perlindungan diri PPE ketika solat jenazah dilakukan. Syuib tertanya-tanya apakah amalan Siti Sarah
Syuib sepatu masih tertanya-tanya lagi apakah amalan kebaikan yang dibuat oleh Ramah Siti Sarah. Hingga kalau kita nampak terlalu ramai insan dikenalinya maupun tidak mengenali beliau, menitip doa buat dia. Syuib akui pemergian arwah isterinya itu diratapi dan dicemburii ramai. Syuib berkata, dia sudah redha seandainya arwah isterinya dijemput ilahi sejak berada dalam keadaan kritikal pada Jumaat lalu. Kami pernah bercakap soal kematian, malah arwah isteri pernah bercakap kalau boleh dia mahu meninggal pada hari Jumaat penghulu hari kerana mahu mendapat husnul khatimah dan lepas seksaan kubur. Jika ikutkan, saya redha seandainya Allah mencabut nyawanya ketika nazak dan paras bacaan oksigen menurun pada hari Jumaat lalu. Namun, Allah memberikan arwah sedikit masa lagi untuk hidup. Akhirnya hari ini arwah pergi juga. Saya ringkaskan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersusah payah, yang adakan masa, yang adakan usaha untuk isteri saya sepanjang berlakunya kejadian ni. Saya ucapkan terima kasih atas usaha, atas solat hajat, atas bacaan Yasin, atas sedekah, atas arwah isteri saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas budi itu. Allahu Akbar. Saya balikkan semua doa-doa tu untuk kalian semua. Saya doakan semoga semuanya diberkati, dilindungi dan dirahmati insya-Allah. Begitulah kata-kata Syuib sepatu. Dan Siti Sarah sertai ibadah korban di Palestin. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamul Zaman mendedahkan Siti Sarah pernah menyertai ibadah korban di Palestin dengan menyumbangkan lembu bernilai ribuan ringgit. Menurutnya, beliau telah dihubungi oleh Siti Sarah sebelum Aidiladha yang lalu dengan memaklumkan mahu menyertai program korban di bumi Gaza. Difahamkan, harga satu bahagian lembu bagi ibadah korban di Palestin bernilai RM1,900. Berat bagi seekor lembu di Palestin pula antara 550 hingga 600 kilogram seekor yang memanfaatkan hampir 1,500 orang. Katanya lagi, nyawa Siti Sarah diambil dalam keadaan beliau memikirkan ummah peduli dengan nasib selain didoakan oleh ratusan penduduk di bumi Palestin yang pernah merasa daging sumbangan arwah. Salam takziah dan juga doa daripada rakan selebriti. Berita mengejutkan ini telah mendapat perhatian seluruh rakan artis dan peminat yang turut berduka cita menitipkan, menghantar salam takziah dan doa buat Allahyarhamah Siti Sarah. Di laman sosial, kita dapat lihat ramai sekali selebriti yang mendoakan beliau. Dan sama-sama kita doakan semoga roh Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Industri seni kehilangan satu bintang yang cukup berharga. Terima kasih Siti Sarah Raisuddin kerana menghiburkan kami selama ini. Dan terima kasih juga atas sokongan yang diberikan untuk Budi Channel. Dan Budi sempat jugalah beberapa kali mengadakan sesi temu bual eksklusif bersama dengan Allahyarhamah Siti Sarah. Pemergian Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin juga selepas bertarung dengan COVID-19 turut mendapat perhatian Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dalam kemas kini di media sosial, beliau berkongsi ucapan takziah buat keluarga Allahyarhamah serta beberapa orang yang lain yang turut kehilangan anggota keluarga akibat wabak itu ketika ini. Menerusi satu perkongsian dari pengguna Facebook bernama Rizwan Manaf, kisah yang menimpa keluarga Siti Sarah benar-benar membuka matanya. Seperti yang sedia maklum, Allahyarhamah sepanjang hayatnya tidak pernah lokek merakam serta berkongsi video insan-insan kesayangan dalam hidupnya. Kebiasaan yang dilakukan Siti Sarah kini membuktikan memori akan dapat disimpan dan dilihat semula nanti. Dalam pada itu, pemuda tersebut juga menegaskan setiap pasangan di luar sana tidak sepatutnya malu untuk melafazkan rasa sayang, rasa cinta supaya tidak menyesal di kemudian hari. Mungkin kehilangan orang tersayang masih belum berlaku pada diri anda, tapi satu masa nanti akan tiba juga. Oleh sebab itu, cipta ataupun rakamlah sebanyak memori indah bersama dengan pasangan anda sebagai kenangan masa depan. Daripada anda seakan menunjuk-nunjuk kemewahan dunia, apa kata
hubungan cinta antara keluarga merupakan sesuatu yang lebih berharga. Bukan kerana Siti Sarah artis yang buat satu negara ternanti-nanti perkembangan beliau, tetapi Allahyarhamah merupakan satu cerita pengorbanan ibu-ibu yang biasa kita terlepas pandang kerana ia berlaku pada sosok bukan selebriti. Jihad ataupun perjuangan seorang ibu antaranya ialah mengandung, hamil, sehinggalah melahirkan. Seorang ibu sentiasa memikirkan tentang anaknya. Tak lekang dari bibir, doakan anak saya, tolong selamatkan anak saya. Dan doa itu melebihi keutamaan dirinya diselamatkan. Apabila seseorang yang hamil perlu diintubasi, doktor perlu mengeluarkan bayi dalam kandungannya agar paru-paru mempunyai lebih ruang untuk berkembang dan menghasilkan oksigen dalam darah. Dan semalam, Syuib berkongsi keadaan isterinya yang kritikal apabila paras bacaan oksigen jatuh ke paras 40%. Terdahulu, ibu kepada 4 cahaya mata itu belum sedarkan diri dan masih bertarung nyawa akibat COVID-19 selepas lebih 48 jam ditidurkan. Siti Sarah terpaksa ditidurkan dan melahirkan bayi lelaki bernama Ayash Afan melalui pembedahan tanpa sedar jam 5 petang pada Jumaat lalu. Dan pada Jumaat lalu, paras oksigen jatuh sehingga 40%, kemudiannya meningkat 77% pada jam 2 pagi. Namun, menunjukkan perkembangan positif meningkat sehingga 85% kemarin. Pada 27 Julai lalu, Siti Sarah mengesahkan dirinya dan keluarga positif COVID-19. Selain Siti Sarah dan suami Syuib serta 3 cahaya mata, Uwais Al-Karni berusia 10 tahun, Zahira Talita Zahira dan Arik Matin 6 tahun disahkan positif. Bagaimanapun, Syuib bersama dengan anak-anaknya disahkan negatif selepas melakukan kuarantin kendiri selama 14 hari. Sekian dulu untuk kali ini. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Siti Sarah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian dulu Buletin Viral untuk hari ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe, bolehlah tekan butang subscribe kat bawah ini dan jangan lupa untuk share di media sosial dan silalah like video ini. Terima kasih kerana sudi menonton Buletin Viral dari awal sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan memberi informasi kepada anda semua, teman-teman di saluran YouTube Budi Channel. Dan insyaAllah kita jumpa di lain masa untuk mengetahui apakah lagi isu hangat dan trending yang diperkatakan oleh netizen. Saya akhiri Buletin Viral hari ini dengan kata-kata ini. Untuk berjaya, hanya 2 perkara yang perlu anda buat. Pertama, berhenti bercakap. Dan yang kedua, mulakan sesuatu. Sekian dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang tak henti mendoakan, yang buat solat hajat, yang buat bacaan Yasin. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah yang boleh membalas. Sedekahkan lagi Al-Fatihah untuk bahawa terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih untuk kasih sayang ini. Terima kasih banyak. Apa amalan arwah Siti Sarah bila dia meninggal? Ramai orang sedih. Innalillah. Kita dikejutkan dengan pemergian Siti Sarah, isteri kepada Abang Syuib, dan beliau meninggal dalam keadaan yang sangat mulia, iaitu baru melahirkan anak, meninggal dalam keadaan wabak dan juga dengan redha suaminya. Ini semua tanda-tanda orang yang mati syahid. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati kerana wabak adalah syahid, orang yang mati kerana sakit perut adalah syahid, dan wanita yang mati kerana melahirkan anak adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Pasti ada amalan beliau yang sangat hebat sehingga Allah pilih beliau untuk syahid. Antaranya, beliau sangat banyak bersedekah. Nadir Al-Nuri ada kongsi yang arwah pernah berkorban RM13,000 untuk rakyat Palestin.
Masya Allah, itu yang kita tahu. Boleh jadi banyak lagi yang beliau sedekah. Ditambah pula beliau setia dan taat pada suami serta ibu yang baik pada anak-anak. Itu semua amalan yang sangat mulia dan boleh menjadi asbab ke syurga. Kerana itu di samping kita doakan keampunan, keredaan, kerahmatan dan syurga buat arwah Siti Sarah, sama-samalah kita contohi beliau.